Dalam masa yang sama, jenazah Cik Huzaidi Cik Harun tiba di tanah perkuburan Islam Rusila Marang disambut tanpa dihadiri isterinya. Isterinya Khairunisa Pauzi baru bersalin di Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu pada 2 pagi hari yang sama. Pada 16 Mac 2020, pukul 10.50 malam, terjadinya satu kebakaran disusuli dengan letupan di Kompleks Bersepadu Pengerang Kota Tinggi. Kesan daripada itu, 4 rentung manakala seorang lagi parah dan seorang masih hilang. 4 mangsa yang maut adalah Fadi Akmal Fazil, Azharul Ashraf Nur Akmal, Nur Fazli Muhammad Nur dan Cik Huzaidi Cik Harun. Mangsa yang hilang dan sedang dikesan ialah Hadi Syafiq Jamil, manakala mangsa yang parah akibat melecur 70% dikenali sebagai Arnado Alexander dan seorang lagi dikenali Muhammad Saiful Ahmad disahkan selamat. Komander Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia GBPM, Fauzan Ahmad berkata mangsa yang parah dikejarkan ke Hospital Sultan Ismail Johor Bahru untuk rawatan susulan, manakala mayat mangsa yang rentung dihantar ke Hospital Kota Tinggi. Letupan dan kebakaran membabitkan pelan diesel hydrostator unit HTU yang menjalankan proses membuang sulfur dari diesel mentah dengan menggunakan gas hidrogen. Operasi mencari dan menyelamat dilakukan dengan 12 anggota dan dipecahkan kepada beberapa pasukan. Kerja pemadaman dan penyejukan pula menggunakan 8 pancutan monitor jentera dan 2 pancutan ground monitor dengan sumber air dari jentera water tanker dan pilih bomba berhampiran. Fauzan berkata punca kebakaran masih lagi dalam siasatan dan kerja memadamkan kebakaran dan mencari mangsa masih diteruskan. Pusat Gerakan Operasi Negeri Johor menerima panggilan kecemasan kebakaran menerusi talian terus ke balai pada jam 11.18 malam. Sebanyak 2 jentera FRT, 1 jentera LFRT, 1 jentera EMRS, 1 jentera water tanker, 1 jentera form tender, 1 jentera ALP, 1 lori Highcom 5 tan dan 1 lori Isuzu 3 tan dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Sungai Rengit dibantu BBP Sabana Cove, BBP Penawar, BBP Pasir Gudang dan BBP Lakin dengan kekuatan seramai 9 pegawai dan 33 anggota dihantar ke tempat kejadian. Turut membantu adalah Central Emergency and Fire Services CEFS seramai 37 anggota dengan 8 jentera Emergency Response ERT seramai 4 anggota dan Central Medical Facility CMF seramai 13 anggota. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Johor mengambil masa lebih 12 jam bagi mengawal dan memadam kebakaran serta letupan ini. Api yang marak menjulang tinggi menyukarkan keadaan untuk mengawal kebakaran. Tiada anggota dan pegawai yang cedera dalam operasi terbabit. Apabila pihak penyelamat meminimumkan bilangan anggota masuk mencari dan menyelamat, kebocoran berlaku pada ketinggian 15 kaki. Pihak bomba tidak boleh menghampiri dan memadam kerana berisiko tinggi. Mayat pertama dijumpai jam 3.56 pagi, manakala 2 lagi iaitu mayat kedua dan ketiga dijumpai 4 minit kemudian dengan semuanya dalam keadaan rentung. Mayat keempat dijumpai di aras 4 jam 9.12 pagi dan mayat terakhir yang dikenali sebagai Hadi Syafiq Jamil yang dilaporkan hilang dijumpai jam 12.42 tengah hari. Mengikut siasatan awal, tiada unsur khianat maupun serangan pengganas dikesan dalam tragedi ini. Ketua Polis Johor, Dato' Ayub Khan Maidin Piche berkata, siasatan kes ini diserahkan kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM sepenuhnya bagi mengenal pasti punca kejadian. Polis hanya akan membuat siasatan jika ada unsur sabotaj, khianat maupun serangan pengganas dikesan pada fasiliti berkenaan. JBPM bertanggungjawab sepenuhnya siasatan tragedi berkenaan berikutan tiada unsur jenayah dikesan. Sementara itu, Pemangku Ketua Polis Daerah Kota Tinggi Deputi Superintenden Ni Azham Ni Aziz berkata, proses bedah siasat jenazah 5 mangsa rentung tragedi ini mula dilakukan pada 17 Mac 2020. Ni Azham berkata bedah siasat berkenaan dilakukan pakar patologi dari Hospital Sultan Ismail selepas mengunjungi tapak kejadian di Pengerang Kota Tinggi bagi mengambil sampel mangsa jam 11 pagi. Pakar patologi juga mengambil data DNA dari keluarga mangsa bagi tujuan pengecaman jenazah sebelum ia dapat dituntut. Ketua Jabatan Bahagian Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Tinggi, Asisten Superintenden Muhammadin Bujang berkata, pengambilan DNA itu bertujuan pengecaman identiti mangsa sebelum jenazah diserahkan kepada waris. Bagaimanapun, keputusan DNA akan diperoleh paling cepat dalam tempoh 48 jam hingga 2 minggu.
Keadaan jenazah itu sendiri memang sukar untuk dibuat pengecaman menggunakan kaedah biasa. DNA ini adalah proses yang paling tepat bagi mengelakkan berlaku kesilapan pengecaman mayat. Pada 18 Mac 2020, pemangku ketua Polis Daerah Kota Tinggi berkata, pasukan forensik dari Hospital Sultan Ismail yang diketuai pakar forensik Dr. Rohayu Shahar Adnan sudah berjaya mengenal pasti kesemua identiti mangsa. Waris juga membantu proses pengecaman kesemua mangsa. Mayat kesemua 5 mangsa diserahkan kepada waris untuk urusan pengembumian. Sementara itu, Petronas dalam satu kenyataan menyatakan mereka mengambil tanggungjawab sepenuhnya terhadap kejadian letupan ini. Merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa, Menteri Besar Johor, Datuk Asni Muhammad berkata tragedi yang mengorbankan 5 mangsa itu mengejutkan semua pihak. Sultan Ibrahim Sultan Iskandar menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa kebakaran ini. Ucapan takziah dimuat naik menerusi status di laman rasmi Facebook baginda. Pada 18 Mac 2020 juga, jenazah Fadi Akmal Fazil, salah seorang daripada 5 mangsa yang maut selamat dikebumikan di tanah perkuburan Kampung Berapit, Sungai Petani Kedah jam 10 pagi. Dalam masa yang sama, jenazah Cik Huzaidi Cik Harun tiba di tanah perkuburan Islam Rusila Marang disambut tanpa dihadiri isterinya. Isterinya Khairunisa Pauzi baru bersalin di Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu pada 2 pagi hari yang sama. Adik Khairunisa bernama Muhammad Faizal berkata, jenazah abang iparnya selamat dikebumikan pada 8 pagi. Sebelum itu, jenazah yang dibawa dari Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru tiba di kampung keluarganya di Rusila dan disemayangkan di masjid kampung berkenaan pada jam 7 pagi. Untuk pengetahuan anda, sebenarnya ini bukanlah kes pertama yang berlaku letupan dan kebakaran di Rapid Pengerang. Beberapa tahun sebelum itu, ada satu kes, antaranya pada 12 April 2019, 2 pengawal keselamatan berusia 28 dan 30 tahun cedera susulan insiden letupan di satu lot tapak projek kompleks bersepadu penapisan minyak dan petrokimia Rapid Pengerang. Ini bermakna tragedi pada 2020 adalah tragedi kedua yang berlaku ke atas Rapid Pengerang. Adakah ianya kecuaian atau disengajakan? Sebelum kita berakhir, sedikit maklumat tambahan. Apa sebenarnya Rapid Pengerang ini buat? Petroleum Nasional Berhad Petronas dan Saudi Aramco, syarikat minyak kebangsaan Arab Saudi, mengumumkan pembentukan 2 usaha sama bagi projek minyak dan petrokimia Rapid yang menjadi sebahagian kompleks bersepadu pengerang PIC di Johor Bahru. Kerjasama strategi itu adalah perkongsian bersejarah antara 2 syarikat minyak kebangsaan terbesar dan paling berjaya di dunia, membawa bersama sumber, teknologi, pengalaman, kemahiran dan kehadiran komersial. Usaha sama ini membolehkan kedua-dua pihak mempunyai pemilikan dan pembabitan sama rata terhadap operasi penapisan dan kemudahan petrokimia terpilih di Rapid. Melalui kerjasama ini, Saudi Aramco akan membekalkan 50% daripada keperluan bahan mentah penapisan dengan pilihan untuk meningkatkan kepada 70%. Manakala gas asli, tenaga dan utiliti lain akan dibekalkan Petronas dan syarikat sekutunya. Rapid adalah pelaburan besar dan strategi kerajaan Malaysia. Maka satu siasatan menyeluruh perlu dilakukan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Antarabangsa serta dibentangkan di dalam Kabinet kemudiannya ke Parlimen Malaysia. Rakyat sentiasa memerhati kes ini dan berhak mengetahui punca tragedi ini. Segalanya adalah ketentuan ilahi. Marilah kita mendoakan supaya Allahyarham Fadi Akmal Fazil, Allahyarham Azharul Ashraf Nur Akmal, Allahyarham Nur Fazli Muhammad Nur, Allahyarham Cik Huzaidi Cik Harun dan Allahyarham Hadi Syafiq Jamil diampunkan segala dosa mereka dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih.